Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan di Darun Nadwah. Darun Nadwah ialah tempat pemimpin Mekah berhimpun dan bermesyuarat. Pemimpin Quraisy tidak senang dengan perkembangan baru di mana berlakunya hijrah. Mereka menyadari betapa berkumpulnya kekuatan umat yang mengancam pahaman keberhalaan yang diwarisi turun-temurun. Pegangan jahiliah dan amalan yang menjadi kepentingan ekonomi dan politik mereka berada dalam bahaya. Mereka menyadari kebesaran pribadi Rasulullah SAW yang boleh mengumpulkan sahabat-sahabat yang setia dengan keazaman dan istiqamah terhadap apa yang menjadi iman dan Islam di dalam diri mereka. Apatah lagi adanya kekuatan baru dengan Islamnya Aus dan Khazraj yang tinggal di kawasan yang sangat strategik di tengah-tengah perjalanan perdagangan mereka ke Syam. Suatu langkah segera dan tegas perlu diambil. Begitulah pendapat pemimpin Quraisy di Mekah. Quraisy ialah kabilah Arab yang paling kuat, kabilah Arab yang paling ramai pengikut. Mereka berada di Mekah, tempat kunjungan para jamaah haji di zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah lagi. Di situ tempat yang sangat berpengaruh. Apabila mereka melihat pengaruh Nabi SAW makin kuat, makin besar, pengikut dia makin ramai, apalagi dengan Islamnya Aus dan Khazraj, dua kabilah yang besar yang tinggal di Madinah, tempat laluan mereka berniaga di Syam, tempat yang sangat strategik, akan menjadi ancaman kepada perniagaan mereka. Maka mereka berfikir perlu diambil satu tindakan. Lalu mereka mengadakan mesyuarat. Maka pada tanggal 26 hari bulan Safar tahun 14 selepas nubuah dilantik Nabi yang SAW menjadi Rasul, bersamaan 12 September tahun 622 Masehi, bersidanglah majlis mesyuarat atau Parlimen Mekah di Darun Nadwah yang dihadiri oleh semua pemimpin besar musyrikin Mekah yang mewakili kabilah. Di antara mereka ialah Abu Jahal bin Hisham, mewakili Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Su'aimah bin Ali, dan Haris bin Amir mewakili Bani Naufal bin Abdul Manaf, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, An-Nadar bin Al-Harith yang melemparkan perut unta berlumuran najis ke atas belakang Rasulullah SAW mewakili Bani Abdul Dar. Manakala Abul Buhturi, bukan Buhturi, Abul Buhturi bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, dan Hakim bin Hizam mewakili Bani Asad bin Abdul Uzza. Nabih dan Munabbih bin Al-Hajjaj mewakili Bani Saham. Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jaham. Ini adalah pemimpin-pemimpin Mekah yang terkenal, mewakili kumpulan keluarga dan kabilah masing-masing. Apabila mereka tiba di Darun Nadwah, menurut yang ditetapkan, Iblis yang merupakan dirinya seorang tua seperti seorang berpakaian syekh menunggu di pintu. Mereka bertanya, "Tuan syekh ini datang dari mana?" Ia menjawab, "Dari Najd." "Apabila aku mendengar berita kamu mengadakan mesyuarat ini, aku datang untuk mendengar pandangan-pandangan yang dikemukakan. Mudah-mudahan aku juga boleh memberi semangat fikiran dan nasihat." Maka Iblis yang mewakili jin yang kafir, Iblis ni jin yang kafir, pemimpin jin yang kafir, datang juga bertasyakul, merupakan dirinya seorang tua Arab. Dan orang tua dalam bahasa Arab syekh, orang tua Arab yang tidak dikenali.
Lalu mereka tanya, tuannya daripada mana? Dia kata dari Najd. Najd ialah di sebelah tengah dan timur Arab Saudi. Itu Najd. Riyadh, Zahran, itu kawasan Najd. Kawasan tinggi. Kami datang dari Najd, ini kawasan orang Badui. Saya datang ni kerana kami dengar kamu nak ada mesyuarat. Maka kami nak ikut serta. Mereka semua bersetuju supaya orang tua ini turut hadir di dalam mesyuarat itu. Perjalanan mesyuarat. Mereka mesyuarat. Dalam mesyuarat tersebut, Abul Aswad pertama-tama mengemukakan pendapatnya. Kita keluarkan dia dari negeri ini. Kita buang dia ke negeri lain. Biarkan dia apa yang akan terjadi kepada dirinya di sana. Urusan kita selesai dan keadaan kita kembali seperti sedia kala. Cadangan yang pertama ialah cadangan daripada Abul Aswad. Pada pendapat dia, kita tangkap Muhammad, kita buang negeri. Atau ke daerah lain, senang kita. Biar dia duduk di tempat yang lain. Dia duduk di kampung kita. Ini cadangan yang pertama. Orang tua dari Najd itu membangkang. Iblis membangkang. Iblis tak setuju. Tidak. Demi Allah itu bukan caranya. Tidakkah kamu semua tahu dia pandai bercakap? Kata-katanya manis. Dia dapat menguasai orang-orang yang mendengar ajarannya. Demi Allah, dia bersumpah demi Allah juga Iblis ini. Dia percaya ke Allah tapi lawan Allah. Demi Allah, kata Iblis. Demi Allah, tidak akan mengatakan, dia berdialog dengan Allah Ta'ala, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kata Iblis. Bila berbalah di alam malaikat, alam malakut, berbalah bila Tuhan suruh malaikat sujud pada Adam, sujud menghormati makhluk Adam, makhluk manusia dengan perintah Allah. Semua malaikat sujud, malaikat Iblis tak sujud. Tuhan tanya, pasal apa mu tak sujud? Wahai Iblis. Iblis kata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tidakkah aku lebih baik daripada dia? Engkau jadikan aku. Dia tahu Tuhan menjadikan dia. Dia percaya pada Tuhan. Percaya. Engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Adam daripada tanah. Maknanya dia percaya. Dia juga makhluk dijadikan oleh Allah. Dia percaya. Tapi dia sombong. Dia sombong, dia takabur. Ana khairum minhu, aku lebih baik pada dia, pada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Maka jangan merasa pelik, dia bersumpah dengan demi Allah. Sumpah juga demi Allah juga, tapi lawan. Demi Allah, kalau kamu lakukan begitu, dia dapat menguasai semua kabilah. Selepas menjadi pengikutnya, dia boleh menggerakkan mereka untuk memerangi kamu. Sehingga dia dan pengikut-pengikutnya itu memijak kamu di negeri kamu. Kemudian dia boleh buat apa sahaja yang ia mahu lakukan terhadap kamu. Iblis kata, cadangan ni tak boleh terima. Kalau kita buang dia ke negeri lain, dia pandai bercakap, pandai bersyarah, pandai ceramah, pandai berhujah. Orang akan terpengaruh dengan dia. Pengikut dia jadi bertambah ramai. Akhirnya dia balik serang kamu. Dia menguasai kamu juga. Abul Buhturi, bukan Buhturi, Abul Buhturi pula mengemukakan pendapatnya. Kurungkan dia di dalam penjara besi. Kuncikan pintunya seperti yang pernah dilakukan kepada penyair-penyair yang sepertinya, yakni Zuhair dan An-Nabirah dan lain-lain lagi, sehingga mati. Biarkan dia menerima nasib itu. Kata Abul Buhturi, kita jir dia. Kurung dia dalam penjara, buat penjara besi, kurung di situ. Macam pernah kita buat kepada penyair-penyair yang kita tak suka, yang kita tak setuju. Kurung dia. Orang tua dari Najd itu membangkang. Iblis kata dia tak setuju. Tidak, demi Allah ini bukan pendapat yang boleh diterima. Kalau kamu tahan dia seperti yang dicadangkan itu, pengikut-pengikutnya akan beramai-ramai berusaha untuk membebaskannya. Walau bagaimana kuat sekalipun kunci penjara itu, akhirnya mereka mesti dapat membebaskannya juga. Kemudian dia dapat meramaikan pengikutnya seterusnya, dapat mengalahkan kamu. Sila kemukakan pendapat lain. Ini tak kuat, kata Iblis. Memang Iblis ni cerdik, jahat dan cerdik.
Sila cadangan lain. Setelah dua cadangan ditolak pemimpin besar jahiliah di zaman itu, Abu Jahal mengemuka cadangan jahatnya. Aku berpendapat kita ambil tiap-tiap kabilah seorang pemuda yang perkasa, kita berikan pedang kepada tiap-tiap orang biar mereka membunuhnya sekaligus. Rehatlah kita darinya, hak darahnya berbahagi kepada semua kabilah. Keluarganya Bani Abdul Manaf pasti tidak mampu untuk memerangi semua kabilah itu. Semua bersetuju dengan cadangan itu, termasuklah orang tua Iblis dari Najat itu. Tiada lagi pendapat lain yang lebih baik darinya. Setelah keputusan diambil sebulat suara, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan penuh semangat untuk melaksanakan keputusan itu. Akhirnya Abu Jahal buat cadangan. Cadangannya ialah dipilih tiap-tiap keluarga pemuda yang paling gagah, beri senjata bunuh sekaligus. Kalau keluarga dia nak tutup bela, kita lawan ramai-ramai, dia tidak akan mampu. Keluarga dia Bani Hashim, Bani Muttalib nak lawan, tak boleh, kerana semua kabilah terlibat dalam pembunuhan Muhammad. Kalau dia minta ganti rugi pun, kita pakat bayar ramai-ramai. Bayar ramai-ramai, ringan. Iblis bersetuju dengan cadangan ini, iaitulah membunuh Nabi SAW. Dibunuh cara berpakat beramai-ramai. Hijrah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Rasulnya diperlakukan begitu sahaja menurut kemahuan hawa nafsu Iblis dan pengikut-pengikutnya di Mekah. Lalu Malaikat Jibril diperintah membawa wahyu, melaporkan keputusan jahat itu dan menyatakan keizinan Allah kepada kekasihnya Muhammad berhijrah menurut ketikanya yang diberkati Allah. Jibril memberitahu pada malam ini, janganlah dikau tidur di tempat tidurmu yang biasa kamu tidur di situ. Di sana menjadi suatu takdir yang sangat baik bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kerana dia menjadi orang yang dipilih untuk menemani Rasulullah SAW berhijrah. Sebenarnya ia pernah meminta izin dari Rasulullah SAW untuk berhijrah apabila ia melihat orang lain berhijrah. Rasulullah SAW bersabda, ala rislik fa inni arju an yu'dhanadi, biarlah dahulu, sesungguhnya aku berharap tiba masanya diizinkan kepadaku. Wal tarju zalika bi abi anta wa ummi, Abu Bakar bertanya, adakah engkau berharap itu dan akan bersamamu ayah dan ibu aku tukar denganmu? So kata na'am, ya, kata Nabi. Jadi malaikat Jibril turun menyampaikan maklumat kepada Nabi, malam ni jangan tidur. Jangan tidur tempat tidur biasa. Jangan tidur tempat itu akan diserbu oleh musuh. Mu kena berhijrah pada malam ini. Itu masa yang Allah Ta'ala pilih, diatur oleh Allah, menunjukkan bahawa Nabi berhijrah bukan mengikut akalnya, mengikut pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih waktu dan saat. Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kebesarannya. Macam Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tidak meninggalkan negeri Mesir dengan kaumnya, melainkan setelah diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah berpuluh-puluh tahun berjuang, Allah Ta'ala suruh Musa membawa kaumnya berhijrah, meninggalkan Mesir. Bila Allah Ta'ala suruh, bahawa Nabi Musa membawa Bani Israel di waktu malam meninggalkan negeri Mesir dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala izin, menunjukkan Allah Ta'ala akan buat apa sahaja mengikut kebijaksanaannya. Jangan takut, jangan gentar. Kalau musuh tahu pun, kalau mati, matilah. Kalau hidup, hiduplah. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengikut pilihan Allah dengan tidak ragu lagi. Abu Bakar radhiyallahu an, yang pada awalnya nak berhijrah dulu, Nabi kata jangan, wahai Abu Bakar, jangan lagi, sehingga aku dapat izin daripada Allah. Lalu Abu Bakar kata, nak suruh saya iring Rasulullah? Kata saya, nak suruh mengiring aku berhijrah ini. Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu saat hijrah telah tiba masanya.
menurut izin Allah. Baginda datang di waktu siang hari dengan selubung ketika panas siang hari, iaitu waktu lazimnya manusia tidur. Orang Arab dia tidur waktu tengah hari. Itu adat dia, panggil al-qailulah, tidur waktu tengah hari. Orang Arab ni ada macam-macam tidur. Ada tidur pagi, tidur waktu tengah hari, tidur petang, tidur malam. Itu banyak waktu tidur dalam bahasa Arab. An-naumu, al-qailulah, al-hailulah, al-ghailulah. Itu dalam bahasa Arab makna tidur berlaku. Tidur masa ni, kita bahasa Melayu tidur satu perkataan saja. Arab ni banyak perkataan dia. Di antaranya ialah tidur tengah hari, al-qailulah. Di waktu inilah Nabi keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Dan tidak diduga oleh pengintik-pengintik yang mungkin ditugaskan menunggu berhampiran rumah Abu Bakar. Abu Bakar sungguh gembira melihat kedatangan Rasulullah SAW. Tujuannya untuk memberitahu sudah tiba masanya untuk berhijrah. Setelah diizinkan masuk, maka Rasulullah SAW pun masuk ke rumah Abu Bakar. Baginda lalu berkata, keluarkanlah sesiapa sahaja yang ada di sini. Kata Nabi, semua yang ada dalam rumah ni keluar belaka. Tinggal aku denganmu saja. Ini kerahsiaan. Termasuk anak dia sendiri, isteri dia sendiri, dikeluarkan. Ini kerahsiaan. Kerahsiaan sangat penting. Kerana waktu jangan dibocorkan, diketahui oleh musuh. Keluar semua. Isteri dia, anak dia keluar. Tinggal Nabi dengan Abu Bakar saja. Abu Bakar menjawab, mereka adalah ahlimu juga, ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, sebenarnya telah diizinkan kepadaku berhijrah. Abu Bakar bertanya, demi bapaku dan kutukarkan denganmu ya Rasulullah, adakah daku ditugaskan menemanimu? Saya kena teman. Rasulullah menjawab, ya. Setelah diatur segala perancangan dan urusan hijrah, Rasulullah SAW pun pulang ke rumah dan berlakunya peristiwa hijrah yang kita baca minggu depan. Wallahu a'lam.